Kalau kita nak beli rumah serata ni, kita betul-betul kena fikir dulu apa kita nak beli. Sebab ramai golongan muda sekarang ni dia beli rumah. Dia beli rumah berserata ni tapi dia tak tahu apa benda yang dia beli. Kadang-kadang dia rasa dia beli pangsa puri, kondominium dan sebagainya. Tapi sebenarnya hakikatnya dia beli pangsa full service lah. Walaupun termasuk dalam kediaman juga, tapi pangsa full service ni seperti tuan sedia maklum lah dia punya maintenance, bil elektrik, bil air semuanya adalah orang cakap ikut komersial lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada warga kota. Terima kasih kerana pada hari ini dapat meluangkan masa tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama dalam program Coffee Talk COB-KL, yang mana pada hari ini kita akan membawakan program yang bertajuk Hak Milik Serata Belum Diterima, Punca dan Penyelesaian. Kita bersama-sama wakil daripada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Encik Abil Aziz bin Muhammad Hanif daripada bahagian serata PTG WPKL. Sebagai permulaan, sebagai pembuka bicara dalam program kita ni, saya mohonlah Tuan Encik Abil Aziz memperkenalkan diri dan memberikan sedikit latar belakang berkenaan tugas, tanggungjawab dan juga tugasan Tuan di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, terima kasih Encik Zainuddin Muhammad daripada COB-KL. Nama saya Abil Aziz bin Muhammad Hanif daripada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya bekerja di bahagian serata, yang mana bahagian serata ni melaksanakan tugas-tugas pengeluaran hak milik serata lah di Pejabat Tanah KL ni. Di bahagian serata kita mempunyai 3 fungsi utama lah. Yang pertamanya adalah dari segi permohonan serata, dan yang keduanya adalah berkaitan pendaftaran hak milik serata, dan seterusnya adalah pemantauan pada skim-skim yang belum mohon serata lah. So ini adalah 3 bahagian utama lah di bahagian serata ni. Untuk makluman tuan juga, kita ada lebih kurang 500,000 hak milik serata di Pejabat Tanah KL ni lah, dan merangkumi lebih kurang 3,400 skim lah. 3,400 skim tu maksudnya 3,400 bangunan yang mewakili ada 500,000 hak milik serata lah. Untuk makluman pihak tuan juga, kita mendaftarkan hak milik serata ni setiap tahun lebih kurang 50,000 petak lah. Dan kita akan memproses permohonan pula lebih kurang dalam 60 permohonan setiap tahun lah. Itu sedikit lah latar belakang bahagian serata di PTGKL ni. Okey, terima kasih Encik Muhammad Abil. Okey, kita bergerak kepada soalan yang pertama. Untuk makluman tuan dan para pendengar, COB-KL berperanan menguatkuasakan Akta Pengurusan Serata 2013, yang mana kita secara umumnya tidaklah berperanan secara langsung dalam proses pengeluaran hak milik serata. Pun demikian tuan, COB-KL sebagai pihak berkuasa tempatan kerap menerima aduan berhubung isu pengeluaran hak milik serata. Sebagai permulaannya tuan, bolehkah tuan jelaskan punca kuasa ataupun akta yang digunakan dalam proses dan prosedur pengeluaran hak milik serata? Okey tuan, berkaitan punca kuasa dan akta-akta yang digunakan untuk pengeluaran hak milik serata ni, seperti yang tuan sedia maklum, satu Malaysia sama je. Kita gunakan Akta 318 lah, di mana Akta Milik Serata 1985, dan diikuti dengan kaedah-kaedah hak milik serata yang dibuat oleh negeri sendirilah.
sebab dia nak menyesuaikan keadaan di negeri tersebut. Contohnya macam fees, macam permohonan yang dibenarkan dalam akta, kita terjemahkan dalam kaedah lah. Bagi setiap negeri berbeza. Di KL kita ada kaedah yang terkini adalah kaedah-kaedah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Hak Milik Serata tahun 2019 lah, yang mana kita ada buat penambahbaikan dari segi perkara-perkara baru dalam akta lah. Okey, ya, itu satu. Satu lagi, kita juga menggunakan pekeliling-pekeliling yang dikeluarkan oleh JUPAM lah, dan serta garis panduan yang mana dikeluarkan oleh JUPAM lah untuk proses permohonan hak milik serata ni. Untuk makluman tuan jugalah, hak milik serata ni satu satu akta dia sentiasa berkembang lah, sentiasa evolusi lah, dan banyak pindaan-pindaan yang telah dibuat dalam akta milik serata ni, di mana setiap kali kita terdapatnya pembaharuan, penambahbaikan, so dia akan terjemahkan dalam akta, dan seterusnya negeri masing-masing akan terjemahkan dalam kaedah masing-masing lah untuk menyelesaikan isu-isu berbangkit lah. Baik, terima kasih Tuan berkenaan isu soalan yang pertama. Kemudian saya bergerak ke soalan yang kedua. Perjalanan untuk kita mendapatkan hak milik serata, geran dikeluarkan, ada kalanya menjadi satu memakan masa yang lama dan merupakan satu perjalanan yang panjang. Saya secara peribadi selama bekerja di COB KL pernah menerima aduan projek pembangunan telah siap, rumah dah duduk hampir 20 tahun, tetapi hak milik serata masih belum keluar. So dalam proses pengeluaran hak milik serata ni tuan, pihak manakah yang sepatutnya memainkan peranan utama bagi memastikan senario yang saya sebutkan tadi, memakan masa yang lama itu tidak terjadi? Okey tuan, berkaitan soalan ni, berkaitan tempoh masa yang lama, tuan cakap tadilah 20 tahun dah diduduki tapi tak ada hak milik serata lagi dan sebagainya lah. Tuan kan tengok juga kenapa dia tak keluar hak milik serata tu. So dia mesti ada punca dia, kenapa tidak dapat hak milik serata yang tidak dapat dikeluarkan. Contohnya, biasanya lah pemaju bankrupt, dan bila bankrupt diletakkan pada liquidator edukasi, dan seterusnya permohonan serata ni tidak dapat dibuat akibat kekangan kewangan dan sebagainya lah, sebab dia melibatkan kos yang tinggi lah dari segi upah ukur dan sebagainya. Itu itu salah satulah yang mana kenapa tak keluar serata sampai 20 tahun dan sebagainya lah. Mungkin terdapat isu-isu tanah yang tak selesai lagi. Mungkin pembangunan tu dibuat dahulu tidak diselesaikan, dan seterusnya pemaju bankrupt dan sebagainya, dan terletak pada liquidator. So perkara tu dia tak berlaku, permohonan hak milik serata tak berlaku, so tidak dikeluarkanlah. Kalau untuk makluman tuan, apa-apa permohonan hak milik serata ni di pejabat tanah ni, kita ada peranan daripada JUPAM, peranan daripada PTG lah, dan ahli-ahli yang lain lah seperti COB, bahagian perancangan di BKL dan sebagainya lah. Untuk makluman, setiap kali permohonan kita cuma mengambil masa total dalam 100 hari lah untuk menyelesaikan permohonan ni. Itu bagi projek-projek yang terbaru lah selepas tahun 2015 lah, di mana upah ukur, urusan tanah telah selesai dan sebagainya. So bila permohonan tu masuk, insya-Allah kita akan selesaikan lah. Yang 20 tahun dan sebagainya, itu kita dah kategorikan pada kategori lain lah, di mana kita panggil kategori bangunan-bangunan khas lah, di mana kita sentiasa memantau dan hold lah diorang ni untuk diorang mohon hak milik serata ni lah. So itulah kenapanya 20 tahun tak selesai tu. Itulah dia punya masalahnya tu. Baik tuan, telah ada jawapan tadi berapa lama tempoh lebih kurang dalam 100 hari. Saya berbalik kepada penjelasan Tuan Abil tadi berkenaan tanggungjawab untuk mengeluarkan serata jatuh pada pemaju. Tuan, bagaimana jika pemaju telah digulungkan ataupun bankrupt? Kepada siapakah obligasi itu akan terletak? Yang mana saya rasa penjelasan ini penting agar pembeli di luar sana sedar akan hak dan tanggungjawab mereka dalam memastikan proses pengeluaran hak milik serata ini tetap berjalan walaupun pemaju dah tiada. Okey. Berkaitan bila pemaju bankrupt ni,
dia prosedur yang terdahulu bukan sebelum 2015 ni sebelum-sebelum tu lagi, di mana pemaju bila dia buat satu pembangunan ni, lepas dia siap, dia jual dan sebagainya, keesokan hari tu mungkin dia boleh bankrupt. Dia winding up lah terus. Bila dia winding up terus ni, so memang pembeli-pembeli kat situ meraba-raba lah mencari mana dia nak dapat hak milik serata dan sebagainya lah. So bila bankrupt ni, dia ada satu lagi proses pula melalui perundangan dan sebagainya, di mana skim tersebut diletakkan pada pelidikasi lah. Bila pemaju bankrupt ni, biasanya lah akan terletak pada pelidikasi lah, yang mana dilantik oleh Jabatan Insolvensi melalui perintah mahkamah dan sebagainya. Okey, bila dah bankrupt dan liquidator take over, macam biasalah, dia tiada orang cakap fund lah, sumber kewangan untuk memohon serata ni. Sebab untuk memohon serata ni dia perlukan upah ukur, dan upah ukur lah paling tinggi sebenarnya. Upah ukur dan benda-benda lain lah, duit permohonan dan sebagainya. Bila tak ada sumber kewangan ni, so agak susah lah untuk liquidator untuk mohon serata pun dan sebagainya. Tapi banyak kes-kes di Kuala Lumpur ni, di mana bangunan-bangunan dalam likuidasi ni, diorang berjaya kumpul duit sesama sendiri, bekerjasama dengan liquidator dan berbincang dengan pejabat tanah, JUPEM dan sebagainya, dengan PBT dan sebagainya untuk dapat ambil serata. Kita ada banyak kes-kes yang bangunan telah digulungkan, telah selesai mendapat hak milik serata lah. Baik, kita dah dengar tentang peranan pemaju. Tuan Abil, saya pasti pembeli petak sendiri ada peranan yang perlu dimainkan dalam memastikan pengeluaran hak milik serata ni berjaya. Bolehkah Tuan jelaskan peranan yang perlu dilaksanakan oleh pembeli atau pemunja petak dalam memastikan akhirnya nama pembeli tertera dalam geran hak milik serata? Okey Tuan, ni soalan yang cukup baguslah. Di mana kita dah keluarkan lebih daripada 500,000 hak milik serata dah. Tapi kalau tuan-tuan tengok, banyak hak milik serata ni belum dipindah milik lagi. Maksudnya masih lagi atas nama pemaju lagi lah. Belum lagi dipindah milik di atas nama pembeli lah. So, saya nampak isu ni adalah isu yang saya rasa bukan saja di KL lah, di tempat-tempat lain pun sama jugalah, isu berkaitan pindah milik hak milik serata ni. Ini adalah kerana bila diorang terima hak milik serata adalah proses yang paling terakhir sekali, dan terdapat beberapa kos yang perlu ditanggung oleh pembeli lah. Antaranya adalah kos yuran guaman. Yuran guaman ni macam kita tahulah 1% daripada harga rumah. So yang keduanya harga stamp duty. Stamp duty ni pula saya rasa dia 100,000 pertama 1%, 200,000 ke 500,000 kedua dia ada 1% dan 2%. So total ni pun kalau kita tengok rumah kalau berharga 300,000 tuan, kata rumah pemilik 300,000 kita perlu keluar at least dalam lagi 5,000 untuk duty stamp, 3,000 untuk legal fee untuk keluarkan hak milik serata tu. Itulah di mana banyak pembeli-pembeli hak milik bangunan berserata ni dia fail untuk buat pindah milik. Di mana selepas dia beli ada extra cost lagi dia kena fork out untuk selesaikan urusan pindah milik ni lah. Baik, maksudnya yang menjadi kekangan proses pindah milik ini ialah kos. Biasanya jatuh kepada kos yang akan ditanggung oleh pembeli lah. Secara umumnya Tuan Abil, berapakah kos yang perlu ditanggung oleh pembeli dalam melengkapkan proses pindah milik? Macam saya sebut tadi lah, dia ada kos yuran guaman, dia ada kos untuk stamp duty lah. Dua kos tu lah. Biasanya kalau rumah 300,000 ni, saya rasa dalam 8,000 lah dia kena fork out. 5,000 untuk stamp duty, 3,000 lagi untuk yuran guaman lah. So itulah kos-kos yang perlu ditanggung oleh pemilik petak. Tapi untuk makluman tuan, kos di pejabat tanah ni murah je sebenarnya. Kalau tanah tu leasehold kena ada pajakan negeri dan sebagainya, dia kena buat konsen RM50 dan urusan perserahan di kaunter RM150 saja. Tapi kos-kos yang lain di luar daripada pejabat tanah, itu yang tinggi. Biasa di pejabat tanah paling kuat kena buat carian, lepas tu
fees pindah milik dan fees untuk ni lah kebenaran pindah milik tu lah. Paling tinggi pun total all in dalam 200 je tuan. Di pejabat tanah lah. Pejabat tanah. Baik tuan. Okey, kita sekarang berada pada soalan ataupun fasa paling penting lah yang menyentuh tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini. Kita telah berbicara tentang peranan pemaju, tentang peranan pembeli petak. Sebenarnya tuan, apakah yang menjadikan punca utama hak milik serata ni memakan masa ataupun lewat dikeluarkan ataupun tidak dikeluarkan? Okey tuan. Ini soalan ni dia tricky sikit lah. Tapi jawapan saya bukan jawapan selamat jugalah. Okey, dia punya isu utama ni dia kadang isu daripada macam nak cakap isu-isu berkaitan tanah lah. Biasanya kadang terkeluar lot. So dia kena mohon tanah kerajaan. Kadang-kadang syarat nyata masih lagi yang tak berkaitan dengan pembangunan. Bila dia tukar syarat, dia kena bayar additional premium. Yang mana benda tu pun dah 200-300 ribu kan. So bila terkeluar lot lagi lah. Bila jurukur tak boleh ukur dan sebagainya. Itu antaranya. Yang lain saya rasa macam isu upah ukur. Upah ukur ni adalah salah satu perkara yang penting lah, di mana kita pemaju akan lantik surveyor untuk mohon serata. So upah ukur ni pun perlu dibayar sekaligus lah, walaupun kerja dia akan staggered ikut progres, tapi bila kena bayar sekaligus itu adalah bebanan jugalah. So itulah antara punca-punca yang hak milik serata ni lambat keluar. Dan bila dah masuk permohonan pun kita akan terima bila permohonan tu semuanya lengkap. Kalau masih lagi permohonan syarat nyata tanah tak selesai, urusan-urusan tanah tak selesai, dari segi pindah-pindahan yang patut dah selesai tak selesai. So bila dia masuk ke pejabat tanah memang kita dapat proses lah. So kita perlukan urusan-urusan tersebut selesai terlebih dahulu untuk permohonan serata dia dibuat di pejabat tanah lah. Saya teruskan lagi tuan. Hak milik serata ni adalah satu bukti pemilikan. Sebagaimana kita sedia maklum dalam konteks hartanah, bukti pemilikan ni tuan sangat penting dalam kita mendapatkan pinjaman bank, membuat cagaran dan sebagainya. Soalan saya tuan, apakah kesan yang terpaksa ditanggung oleh pembeli sekiranya serata tidak keluar dan proses pindah milik serata ni tidak dibuat dan hak milik serata masih kekal di atas nama pemaju? Okey tuan, soalan yang baik. Bila pemilik ni bila tak buat pindah milik, yang pertamanya bila dia nak menjual rumah dia, bila menjual rumah dia, time tu lah dia sibuk nak cari hak milik dia tu. Time tu nak cari kat pemaju, pemaju pun kenakan dokumen charge verifikasi dan sebagainya lah. So tu salah satu isu, dia akan melambatkan proses. Yang lagi haru lagi kalau pemaju tu bankrupt. Bila pemaju tu bankrupt, lagi pening nak cari dia punya hak milik tu. So sementara hak milik serata dah keluar, better lah buat pindah milik. Dan seterusnya antara kesan yang akan berpanjangan bila tak buat pindah milik ni pun bila ada berlaku kematian lah. Bila nak uruskan pusaka dan sebagainya lah. So dia kena go through the hassle lah. Kalau title atas nama dia senang dah, atas nama arwah ayah dia ke apa ke, dia nak buat urusan senang. So bila tak pindah milik ni, kita buat tahu title tu kat pemaju dan urusan-urusan verifikasi perlu dilakukan, dan itu pun akan ambil masa yang lama lah. So bila dia terdesak, time tu masa bertambah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang untuk dibuat lah. Tuan-tuan. Baik, Tuan Abil. Di peringkat tuan sendiri sebagai pihak yang menguatkuasakan akta hak milik serata, pasti ada memainkan peranan yang tersendirilah. Kita anggap ini satu circle, pemaju, pembeli dan pihak tuan sendiri PTG sebagai pihak yang menguatkuasakan akta hak milik serata ada peranan tersendiri yang perlu dimainkan. Baik, memandang ke hadapan atau going forward, apakah cadangan ataupun
suggestion Tuan maupun idea dalam kita memastikan kemelut isu pengeluaran serata ni tak berlarutan, dapat dikeluarkan dalam tempoh yang cepat. Ya tuan, untuk makluman tuan pengeluaran serata ni bukanlah satu isu sebenarnya. Kalau dapat semua pihak yang berkepentingan ni memainkan peranan, so saya rasa nak tak nak dia akan selesai. Tapi isu dia kadang-kadang pelbagai faktor lah. Dalam saya tengok setiap tahun kita terima 50-60 permohonan pecah bagi bangunan So tak ada isu pun. Banyak aja ya pemajuan-pemajuan yang mana dikeluarkan ambil serata tanpa isu. Tapi satu dua ni yang kadang ada masalah, problem sana, problem sini dan sebagainya. Itu saya rasa kita perlu ada mekanisme pemantauan di antara PBT, pejabat tanah dan JUPEM lah. Di mana berkaitan akta pemajuan perumahan dan sebagainya, saya rasa perlu ada satu guideline yang jelas lah daripada pihak KPKT dan sebagainya lah, supaya perkara-perkara macam ni tidak berlaku lah. Untuk makluman tuan, selepas 2015 jaranglah ada bangunan yang tak ada serata. Nak tak nak dia akan selesai dengan permohonan hak milik serata tu selepas 2015. Kerana undang-undang tu telah dipinda dan dikaji supaya setiap aspek telah diambil kira lah dalam pengeluaran hak milik serata ni. Baik Tuan. Sedar tak sedar kita telah hampir berada di penghujung program dan kini saya memasuki soalan yang terakhir lah. Sebagai seorang yang berpengalaman luas dalam proses pindah milik serata, apakah nasihat dan saranan Tuhan terhadap bakal pembeli skim pembangunan berserata agar objektif dan tujuan program kita hari ini mencapai tujuannya Tuan? Okey Tuan, ini kalau tanya saya punya pandangan. Betul. Pandangan berkaitan nasihat dan saranan. Nasihat dan saranan berkaitan bakal pembeli skim serata ni. Okey, untuk makluman tuan kalau kita nak beli rumah serata ni, kita betul-betul kena fikir dulu apa kita nak beli. Sebab ramai golongan muda sekarang ni dia beli rumah. Rumah berserata ni tapi dia tak tahu apa benda yang dia beli. Kadang-kadang dia rasa dia beli pangsa puri, kondominium dan sebagainya. Tapi sebenarnya hakikatnya dia beli pangsa full service lah. Walaupun termasuk dalam kediaman juga, tapi pangsa full service ni seperti tuan sedia maklum lah dia punya maintenance, bil elektrik, bil air semua ni adalah orang cakap ikut komersial lah. So bila beli rumah serata ni, dia kena ingat kita kena bayar maintenance fee, sinking fund dan sebagainya lah. Selalunya bila orang beli ni, dia rasa dia dah beli rumah tu, dia tak payah buat apa-apa. Tapi sebenarnya tak dia ada pelbagai perkara lah dia kena ambil tengok lah. Sebab kalau kita tengok di KL ni, banyak orang jual rumah ni, orang jual lifestyle lah kan. Rumah yang ada banyak lagi facility, lagi mahal lah rumah tu sebenarnya. Dia punya maintenance fee dan sebagainya lah So beli ikut keperluan, kaji dulu apa jenis pembangunan dia nak beli, apa pembangunan serata yang dia nak beli. Sebab dalam iklan tu dia macam-macam iklan. Iklan tu kadang boleh mengaburi mata Dia cakap 5 km ke KLCC, 10 km ke KLCC dan sebagainya. Itu bagus. Tapi dia kena tahulah apa yang dia beli tu. Sama ada dia beli pembangunan komersial ke, dia beli pembangunan kediaman ke dan sebagainya lah. Tapi lepas beli tu pun saya rasa nak tak nak pembeli-pembeli ni kena ambil endah sikit berkaitan pengurusan serata ni. Ramai yang bila beli ni dia tak tahu macam mana pengurusan serata ni berlaku dan sebagainya lah. Dia kena ambil satu konsep ni. Kita beli rumah serata ni macam kita tinggal di kampung lah. Kita ada ketua kampung dan penduduk kampung lah. Macam mana kampung tu bersih, aman, damai, selesa nak duduk, itulah pembangunan serata. So kita kena cakna lah berkaitan pengurusan serata dan sebagainya lah. Saya rasa itu je lah saranan saya lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan pendengar, terima kasih kepada Tuan Abil Aziz bin Muhammad Hanif, Ketua Penolong Pengarah daripada bahagian Serata PTG WPKL. Dengan itu berakhirlah program Coffee Talk COBKL pada hari ini. Saya amatlah berharap semoga program ini mencapai objektifnya dan segala perbincangan
dan saranan yang dilontarkan oleh Tuan Abil dalam program ini memberi manfaat kepada para pendengar semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.